sejahtera kepada dokter dan rakan-rakan saya sekalian. Hari ini kami akan membentangkan tentang kes rasuah Soeharto. Seperti yang kita tahu, rasuah ialah penerimaan atau pemberian suapan sebagai dorongan untuk seseorang individu berbuat atau tidak berbuat sesuatu perkara yang berkaitan dengan tugasan rasmi. Soeharto, siapa Soeharto? Soeharto merupakan presiden Indonesia yang kedua. Sebelum jadi presiden, dia pernah jadi tentara dan pegawai. Tetapi macam mana dia terlibat dengan kes rasuah? Soeharto terlibat dengan kes rasuah apabila dia menyelewengkan dana kerajaan, dan dia juga melakukan nepotisme dan korunisme. Macam mana dia lakukan penyelewengan dana ialah dia menggelapkan sumbangan kerajaan sebanyak 571 juta rupiah, di mana ia merupakan jumlah yang sangat banyak. Dana itu dia bukan guna untuk kerajaan, tapi dia guna untuk biaya pelaburan keluarga dia sendiri. Nepotisme pula, dia memilih keluarga daripada rakyat dia, di mana dia melakukan di mana sepanjang pemerintahan dia selama 32 tahun, dia melakukan korupsi yang dianggarkan sebanyak 15 hingga 35 bilion. Lepas tu, ahli keluarga juga menerima saham bebas dalam 1.251 syarikat domestik yang paling lumayan di Indonesia. Lepas tu, dia tarik diri daripada jadi presiden sebab dia sakit kronik. Tapi rakyat-rakyat semua memberontak macam itulah, barang tidak puas hati. Tapi dakwaan dia semua digugurkan sebab masalah kronik dia. Lepas tu dia meninggal dunia pada tahun 2008. And then itulah jenis rasuah yang dia lakukan. Lepas dia lakukan rasuah, keluarga dia terima kesan di mana 6 anak dia tu disuruh bayar Mahkamah Agung Endon telah menyuruh 6 anak Soeharto untuk membayar 6 anak dia dan yayasan beasiswa yang pernah diarahkan oleh Soeharto bayar sebanyak 4.389 triliun bersamaan dengan 1.8 bilion Malaysia ringgit kepada Indon lah. Lepas tu, itulah kesan rasuah bila orang yang berjawatan tinggi kena kepada individu orang sama dengan kepada keluarga orang, dan mereka juga akan kehilangan kepercayaan dan marwah diri dan kehidupan tidak berkat. Lepas tu kalau kepada organisasi ia akan menjejaskan reputasi dan kredibiliti organisasi serta merosakkan sistem pengadilan dan pengurusan. Kepada negara macam Indon, dia akan menurunkan pertumbuhan ekonomi dan menjejaskan kestabilan politik dan sosial. Seterusnya saya serahkan kepada rakyat saya untuk pembentangan seterusnya. Saya akan sambung untuk memberi keterangan tentang cadangan langkah untuk mencegah rasuah. Jadi ada beberapa di sini. Yang pertamanya adalah menggunakan dasar intelektual. Jadi kita tahu ini mana seorang pemimpin itu dia mementingkan keluarga dia sendiri ataupun kawan-kawan rapat dia, keluarga dia memberi jawatan ataupun keluarga besar. Ini dalam kes Soeharto ini kita dapat contoh dia selalu memberi pada keluarga dia, lagi-lagi anak-anak dia. Seterusnya iaitu menolak konflik kepentingan, di mana ini pegawai-pegawai tidak perlu campur tangan, di mana pegawai tidak perlu campur tangan untuk menyelesaikan beberapa kes dalam rasuah, iaitu
pegawai itu akan melambatkan kes apa semua. Jadi pegawai itu sendiri yang dapat untung. Jadinya pegawai tak perlulah ni, jadi biarlah orang pihak yang tanggungjawab atau pihak berkuasa untuk melaksanakan kes rasuah. Jadi dia tingkat dalam pindaan akta SPRM Seksyen 12 ni. Jadi yang kita di sini kita boleh dapat di liability corporate, iaitu sebuah syarikat komersial apabila staf ataupun pekerja membuat kesalahan rasuah, jadi sebuah syarikat itu bertanggungjawablah untuk atas kesalahan rasuah itu. Dan seterusnya dalam kesalahan undang-undang, kita sebenarnya kita tahu kita terdapat banyak undang-undang dalam rasuah dan contohnya Seksyen 12 ni. Jadi kita kena berkuasakan lagi lah undang-undang ni supaya orang-orang yang berjawatan tinggi seperti suatu ni tidak perlu bukan remeh lah. Walaupun dia remeh tinggi, kita perlu buat lah beri dia teman. Dan hari sekali adalah kempen anti rasuah. Ini biasa kita nampak seperti mana kami buat juga ni, salah satu kempen untuk poster. Kita boleh buat juga di sekolah-sekolah awam-awam untuk menerangkan beberapa kisah-kisah rasuah, bentuk rasuah.